Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, untuk hari ini kita akan teruskan pelajaran tentang dalam bidang ulum tentang tajuk solat sunat 2 hari raya. Jadi awak semua boleh buka muka surat 122 buku teks boleh ambil buku teks muka surat 122, buka 122. Tajuknya ialah solat sunat 2 hari raya. Tajuk ni kita belum belajar lagi, solat sunat 2 hari raya. Baik, dalam muka surat 122 tu ada dipaparkan bacaan apa tu? Itu ialah bacaan takbir. Takbir hari raya lah. Orang panggil takbir hari raya. Baik, kita dengarkan bacaan takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, itu ialah sedikit tentang bacaan takbir hari raya. Untuk solat sunat hari raya ni dia terbahagi kepada dua. Kalau kat sini saya tuliskan solat sunat 2 hari raya terbahagi kepada, iaitu solat sunat Aidilfitri dengan Aidil Adha. Aidil Adha. Jadi ada dua lah, Aidilfitri dengan Aidil Adha. Solat sunat hari raya. Kita pergi ke tajuk muka surat 123. Buka muka surat 123. Dalam buku tu solat Aidilfitri dan solat Aidil Adha. Solat Aidilfitri, pengertian, dia ada hukum dan juga cara melaksanakannya. Tengok buku muka surat 123. Baik, saya bacakan pengertiannya. Solat Aidilfitri ialah solat sunat 2 rakaat. Jadi solat sunat Aidilfitri 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal. Pelaksanaannya dilakukan pada 1 Syawal, bermula daripada terbit matahari dan berakhir apabila gelincir matahari. Itu waktu pelaksanaannya lah. Daripada bermula terbit matahari sehingga waktunya gelincir matahari. Terbit matahari hingga gelincir matahari. Waktu afdal melakukannya ketika matahari naik pada kadar segalah. Baik, 1 Syawal bermula daripada terbit matahari. Terbit matahari, katakanlah terbit matahari tu pukul 8. Maka akhirnya solat Aidil Adha ni gelincir. Gelincir matahari ialah masuknya solat fardu zuhur. Di antara waktu tu daripada pukul 8 sehingga kalau zuhur 1.20, sehingga waktu tu kita boleh laksanakan solat sunat hari raya. Tetapi waktu yang paling afdal ialah ketika matahari naik pada kadar segalah. Kadar segalah ni
Okay, tengok yang dalam buku tu bahagian bawah sekali, kadar segala lebih kurang 30 minit selepas matahari terbit. Katakanlah matahari terbit pada pukul 8 pagi. Kadar segala 30 minit lepas tu, maknanya solat sunat hari raya afdal dilakukan pada jam 8.30 pagi. Itu waktu yang afdal. Tapi waktu sebenarnya daripada terbit matahari sehingga tergelincirnya matahari, iaitu masuknya waktu solat zuhur. Baik, sambung buku, tengok buku. Kemudian sebelah dia tu ada solat Aidil Adha. Solat Aidil Adha ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Solat Aidil Adha atau kita panggil Hari Raya Haji atau Hari Raya Kurban. Tarikhnya 10 Zulhijjah. Waktunya pun sama macam Aidil Fitri, bermula daripada terbit matahari dan berakhir apabila gelincir matahari. Sama je lah waktunya. Waktu afdal menunaikannya ketika matahari naik pada kadar segala. Ini saya dah terangkan tadi. Baik, kita pergi kepada hukum melakukannya. Hukum melakukannya ialah sunat muakkad. Apa itu sunat muakkad? Sunat muakkad ialah satu sunat yang dituntut. Dia sunat, tetapi dia kategori sunat yang paling tinggi. Kerana sunat muakkad ni ialah satu sunat yang dituntut dan Nabi memang tak tinggal sunat ni. Jadi kita macam mana keadaan pun kita kena buatlah solat sunat di 2 hari raya ni. Walaupun dia sunat, tapi ganjarannya banyak. Cara melaksanakannya, sunat dilakukan secara berjamaah dan sah dilakukan secara bersendirian. Jadi boleh dilakukan secara berjamaah di masjid, di surau, dan ataupun berjemaah di rumah, dan sah dilakukan secara bersendirian. Kalau nak sembahyang seorang-seorang, andai kata contohnya dia terlambat nak pergi ke masjid tapi orang dah habis sembahyang, adakah dia tak payah solat terus? Tidak. Dia boleh balik ke rumah dan dia tunaikan solat sunat hari raya tu di rumah. Contoh dalam keadaan sekarang ni, kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP, maksudnya kemungkinan besar solat berjemaah tu tak boleh dilakukan di masjid ataupun surau, maka kita boleh laksanakannya di rumah bersama ahli keluarga kita. Jadi seorang jadi imam, ayah ke, jadi yang lain makmum, kemudian tunaikan solat sunat hari raya. Ganjaran dia teramat besar lah. Jadi rugi siapa yang tak lakukan. Okey, bawah tu solat Aidil Fitri dan solat Aidil Adha telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Jadi mula-mula dilaksanakan pada tahun kedua Hijrah. Baik, terus kita pergi ke pada panduan solat sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Apa panduannya? Yang pertama, niat. Kita tengok niat. Tengok buku niat, lafaz niat solat sunat Aidil Fitri. Ni lafaz niat dia lah. Usalli sunnata Aidil Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kalau dia makmum, makmuman. Kalau dia jadi imam, tukar kepada imaman. Kalau semayang seorang-seorang, makmuman tu tak payah sebut. Jadi usalli sunnata Aidil Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Tak ada makmuman, tak ada imaman sebab semayang seorang. Tapi kalau semayang berjemaah, kena letak imaman untuk imam dan makmuman untuk makmum. Maksudnya, sahaja aku solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Kemudian lafaz niat solat sunat Aidil Adha lebih kurang sama, cuma tukar Aidil Fitri kepada Aidil Adha. Usalli sunnata Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala.
sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat. Terdapat amalan sunat yang boleh dilakukan sebelum menunaikan solat sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Ini antara sunat-sunat yang kita boleh lakukan dan kita patut lakukan. Antaranya ialah mandi sunat hari raya. Jadi sebelum menunaikan solat sunat hari raya ni, kita disunatkan mandi dulu. Mandi niat sahaja aku mandi hari raya. Sahaja aku mandi sunat hari raya. Ada dapat pahala. Jadi kita mandi tu kita dapat pahala. Kemudian makan sebelum bersolat Aidil Fitri dan selepas bersolat bagi Aidil Adha. Jadi sebelum kita tunaikan solat, sama ada kita semayang di masjid surau ataupun di rumah, kita jamah makanan terlebih dahulu, walaupun sebiji kurma atau apa-apa saja kita makan dulu, kemudian baru kita tunaikan solat hari raya Aidil Fitri. Manakala kalau Aidil Adha, solat dahulu, baru lepas solat baru kita makan makanan. Baik, itu panduan. Kita pergi terus kepada cara menunaikan solat sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Cara baik, yang pertama, rakaat pertama mula-mula sekali mulai dengan takbiratul ihram serta niat. Mula-mula niat lah, solli sunnata Aidil Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Lepas tu takbir Allah, nak hadirkan niat tu Allahu Akbar. Kemudian baca doa iftitah yang kedua, Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai habis. Selepas doa iftitah, kita melafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Jadi selepas habis sahaja doa iftitah, kita pun takbir Allahu Akbar. Antara takbir tu 7 kali tu, antara takbir tu kita selang dengan tasbih. Tasbihnya apa? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, satu. Allahu Akbar, takbir kedua. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Habis Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masa tasbih tu perlahan lah, dalam lafaz di mulut tetapi perlahan. Baik, sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, 7 kali. Kemudian selepas habis 7 takbir tu, maka kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai habis. Kemudian membaca surah. Disunatkan membaca surah Al-A'la. Surah Al-A'la ialah Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Kalau hafal baca, kalau tak hafal boleh baca apa-apa surah pun boleh. Kemudian nombor 6, menyempurnakan rakaat pertama sehingga selesai. Okey, lepas habis surah macam biasalah, iktidal, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud dan sampai habis rakaat pertama. Kemudian kita bangun untuk rakaat yang kedua. Untuk rakaat yang kedua dimulai dengan takbir al-intiqalat, takbir permulaan rakaat kedua. Baik, dia ada beza takbir intiqalat dengan takbir yang kita kena lafazkan nanti. Baik, bangun daripada rakaat pertama, Allahu Akbar. Dah habis takbir tu, nama dia takbir intiqalat, takbir perpindahan daripada kita sujud ke rakaat yang kedua ni, takbir perpindahan. Okey, dah. Selepas tu kita takbir pula sebanyak 5 kali. Tadi rakaat pertama 7 kali, kemudian rakaat kedua 5 kali.
dah berdiri, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 5 kali. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Baik, kemudian melafazkan takbir sebanyak 5. Okey, ni dah takbir 5 kali diselangi dengan tasbih. Lepas tu baca surah Al-Fatihah macam biasa. Kemudian membaca surah. Macam rakaat pertama juga, surah yang disunatkan ialah surah Al-Ghashiyah. Surahnya hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Tapi kalau tak hafal, boleh dibaca dengan surah-surah yang lain. Kemudian yang terakhir, menyempurnakan rakaat kedua sehingga selesai. Jadi teruskan rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud dan hingga tahiyat akhir, memberi salam habis selesai solat sunat hari raya. Mudah aja solat sunat hari raya ni. Cumanya bila di masjid ataupun surau kita ada khutbah. Jadi lepas solat sunat hari raya ni kita disunatkan mendengar khutbah. Jangan turun balik dengar khutbah. Tetapi andai kata untuk hari raya nanti kita lakukan di rumah, kalau imam boleh baca khutbah, disunatkan baca khutbah. Contoh, nanti akan diedarkan kalau dapat teks khutbah, maka siapa yang jadi imam pada hari tersebut, solat sunat hari raya tu, dia bangun kemudian dia bacakan khutbah. Kalau tak ada khutbah pun tak apa, cuma kuranglah dia punya kesempurnaan dia tu, sebab sepatutnya ada khutbah. Jadi kalau boleh carilah kat mana-mana teks khutbah hari raya, kemudian Aidilfitri, kemudian dibaca khutbah, tengok baca khutbah, yang lain makmum yang lain dengar, walaupun dekat rumah. Kemudian seterusnya, hikmah solat sunat 2 hari raya. Ni awak boleh baca 126, menunjukkan kerjasama dan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Kerjasama, mengagungkan kebesaran Allah, mengeratkan silaturahim. Jadi bila solat sunat hari raya ni, lepas tu kita disunatkan bersalam-salaman semualah, mengeratkan silaturahim, mendidik diri supaya berdisiplin, menegakkan syiar Islam. Itu satu bentuk syiar, lambang keagungan Islam tu, dengan solat sunat hari raya, solat beramai-ramai, menambahkan ilmu pengetahuan, melahirkan rasa syukur atas nikmat kurniaan Allah. Tu hikmah-hikmah yang kita boleh dapat daripada solat sunat hari raya. Baik. Cuma ingatlah tata cara pelaksanaannya, senang. Jadi saya rasa setakat ini saja untuk kali ini. Nanti selepas tonton video ni, jawab soalan. Saya sediakan soalan, nanti kamu jawab soalan untuk menguji kefahaman tentang tajuk yang kita belajar ni. Jadi jumpa lagi pada tajuk-tajuk yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.